Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan mengenai dua perkara ya dalam teaching video ini. Yang pertama sekali adalah distance, iaitu jarak di antara dua titik, dan satu lagi adalah kita nak bincangkan mengenai titik tengah. Okey, so kita pergi kepada bahagian yang pertama terlebih dahulu, iaitu jarak di antara dua titik. Jadi bila kita nak ukur jarak antara dua titik, misalkan kita ada dua point kat sini ya. Ada satu point dekat sini, kita denotekan dia dengan x1, y1, dan kita ada another point here, we have x2, y2. So jadi bila nak dapatkan jarak, kita ada satu rumus. Ya, ini adalah rumus bagi mengira jarak di antara dua koordinat. Nampak ya? So D stand for distance. Lepas tu kita ada square root, dan kita ada x2 tolak x1 kuasa 2 tambah y2 tolak y1 kuasa 2. So kita follow sahaja. So once kita tahu what is the coordinate, maka kita just plug in sahaja nilai tersebut ke dalam rumus and job done. Boleh? Okay, good. Now, kita pergi kepada contoh yang pertama. Ini mudah sahaja. Jadi, kita perhatikan soalan ini kata apa. Dia kata, dapatkan jarak di antara titik A dan juga titik B. Kita dah diberi pun apakah dua koordinat tersebut. So, jadi kita pun letak dekat sini. Katakan ini A, kita letak dia X1, Y1. Lepas tu B, X2, Y2. So, semua dah tahu. So, kita just plug in into the formula tadi tu. Dan kita akan dapat jarak B. Jarak AB Jarak AB. Ini isi elok-elok. Yang mana positif, letak positif. Yang mana negatif, letak negatif. Ya. So, dan kita kira. Dan kita akan dapat jawapan 50. Set 50. Macam ni. Boleh? Okey. Another example. Dia kata, diberi 3 koordinat, iaitu P, Q dan R. Dan perhatikan kita ada K dekat situ. Ya. Dan kita memang diminta mencari apakah nilai K. Tapi kita diberi ada cerita kat sini. Ya. Baik. Tentukan nilai bagi K. Tentukan nilai-nilai bagi K jika panjang PR ialah 2 kali panjang PQ. So, dia dah bagi kita keyword dekat sini panjang. So, panjang ini merujuk kepada jarak. Okay, so jarak PR adalah 2 kali jarak PQ. So jadi from this statement kita akan dapati ini. Nampak ya? PR sama dengan 2 PQ. So apa yang perlu kita buat adalah dapatkan jarak PR, dapatkan jarak PQ. Cuma nanti jarak PQ tersebut kena darab 2 lah. So, jadi kita akan play around dengan these 2 point. Itu PR. Mana PR? Ini PR kan? Ini P, ini R. So, dengan menggunakan dua koordinat ini dan dengan menggunakan rumus jarak yang tadi tu, sekejap. Yang ini, guna rumus ini, so kita boleh setkan the first point apa, second point apa. Lepas tu kita masukkan ke dalam rumus. Nampak kan? P dan Q kan? P dan Q. So, kita dapatkan jarak, bukan PQ, PR, sorry. Kita dapatkan P dengan R, kira jarak dia. Lepas tu, kita nak buat apa? PQ kan? Kita dapatkan jarak untuk PQ pula. So, ada dua benda lah yang kita kena buat. Cuma, PR ni, bila kita cari jarak, maka kita akan dapat satu nilai. Sebab dia tak ada sebarang pun boleh ubah dekat sini kan? Semua nombor. Cuma, bila PQ ni, bila kita kira, kita akan dapati ada variable kat situ, iaitu variable K. So, kita remain macam tu. Jadi, kita kira buat satu-satu dulu. So, kita dapatkan jarak PR. Kira macam biasa, kita dapat set 52. Dan apabila kita dapatkan jarak PQ pula, nampak tak dekat sini ada K yang tanda merah tu. So, kita teruskan pengiraan kita macam biasa dan kita akan dapat satu bentuk kuadratik kat sini. Ya? Kuadratik kat sini. Bentuk kuadratik lah. So, tak apa yang itu. Kita remain je. Dan baru kita guna syarat tadi tu.
Ya, ada dua kan, 2 kali PQ kan. Kita masukkan sini dan kita akan cuba selesaikannya. So, untuk menyelesaikan kes ini, kita kena kuasa 2 kan kedua-dua belah. Ya, kita nak matikan set tersebut, kita akan kuasa 2 kan both side, dan apabila kita cuba selesaikan, kita akan dapati kita perlu faktorkan kuadratik tersebut, dan akhirnya kita akan dapat 2 nilai K, iaitu -2 and 4. Boleh? Okey. Kita pergi kepada bahagian yang nombor 2, iaitu titik tengah. Baik, bila kita bincangkan titik tengah, dia ada basically ada 2 rumus, tapi ada 3 benda. Ya, yang pertama sekali is the standard titik tengah. So maksud dia kita ada 2 point, ada 2 koordinat ya. A dan B katakan. So kita nak tahu apakah titik tengah dia, ya, center dia yang ini, maka kita akan menggunakan rumus berikut. Nampak ya? So bila kita sebut titik tengah di antara 2 koordinat, bermaksud kalau kita lihat kat sini ya, M dengan N ya, maka dia punya proportion dia adalah sama. Nisbah dia samalah ya. M dengan N ini adalah sama. So jadi untuk kes yang proportion dia adalah sama macam ini, maka titik tengah dia adalah yang ini. So, nampak tak? Ini bahagian yang semua tu X, bahagikan 2. Ini semua tu Y, bahagikan 2. Boleh? So, dengan erti kata lain, kalau kita ada koordinat macam ni, kita tambahkan je X dengan X. Ya, ini X1, X2, tambahkan dia, kita bahagi 2. Lepas tu Y1 tambah Y2, kita bahagi 2. Itu adalah titik tengah. Boleh? Ini standard ya. Ini semua orang faham. Yang nombor 2 adalah titik pembahagi sebelah dalam. Internal. Ya, internal. So maksud dia apa? Maksud dia, cuba lihat dekat sini. Tadi kita sebut ini titik tengah. Nampak tak M dengan N ini? Proportion dia adalah sama. Okey, macam mana kalau proportion M dengan N ini tak sama? So maksud dia, contohnya macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Nisbah dia tak sama. So maksud dia titik ini, dia bukan dekat center. Dia dekat somewhere dekat garis antara A dengan B ini. So ini kita sebut titik pembahagi sebelah dalam. Ya, dan kita akan diberi dengan suatu nisbah tertentu. M nisbah N. So maksud dia, kita follow je lah. Kalau soalan tu diberi 2 nisbah 1 ataupun 1 nisbah 2. So kita follow je. So ini 1, ini 2. Boleh? So dalam kes ini, pembahagian titik pembahagi sebelah dalam, rumus dia dah lain. Ini rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua. Oh, tadi saya ada sebut tadi apa dia? Kita ada 2 rumus tadi kan? So silap ya, kita ada 3 rumus. Ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua, ada 1 lagi rumus ya. Ada 3 benda ya. So jadi untuk kes yang titik pembahagi sebelah dalam, formula dia adalah macam ini. Nampak ya? M X2 tambah N X1 per, dia bukan bahagi 2 ya, bukan bahagi dengan 2, tapi bahagikan dengan M tambah N. Yang bahagian Y pun sama juga, MY2 tambah NY1 per M tambah N. So macam tu. Boleh? So sama juga macam tadi, we just fill in the blank based on the question, based on what is given as the M and N, kita substitute pada formula ini and selesai. So macam tu. Boleh? Okay, do we have question here? Okay, kita ada contoh kat sini. Contoh kat sini ya. Cuba kita analyse kejap. Diberi titik-titik P dan Q. So ada P, ada Q. So maksud dia kita ada. Okey, sebelum tu bila kita diberi 2 koordinat macam ni, sebaiknya kita cuba plot dia dengan plotting yang betul lah. So maksud dia, cuba kita
Maksud saya cuba kita agak-agakkan kedudukan dia dekat mana, ya. So kalau P ni lebih kurang minus 1 minus 2, maksud dia P tu berada di sebelah sini, lebih kurang aja, ya. So Q ni adalah 86, so Q ni berada di sebelah sini, maksud dia P tu sebelah kiri, Q tu sebelah kanan. So macam tu, ya. So kita biasakan macam tu. Mungkin dia tidak perlu, mungkin dia perlu, tapi secara praktikal dia cuba kita plotkan dengan sebaiknya. Okay. So we are given 2 points. Lepas tu tentukan titik C. Okay, fine. Yang membahagi PQ di sebelah dalam dengan nisbah 3:1. Nampak tak? So kita telah pun diberi keyword dekat sini. Keyword dia adalah di sebelah dalam. So maknanya C kat sini is somewhere between P and Q. Dan telah pun diberi nisbah dia 3:1. So automatically kita akan tahu 3 ni adalah M, 1 ni adalah N. Boleh? So diagram dia lebih kurang macam ini. Ini dia, lakaran dia. So P tu adalah X1, Y1, Q tu adalah X2, Y2 dan sebagainya. Ya, M tu adalah 3, N tu adalah 1. So once kita dah dapat semua and kita dah tahu dah formula dia adalah yang ini, maknanya kita just masukkan sahaja all the information into the formula and kerja kita akan selesai. Kira elok-elok lah lepas tu. Okay. So jadi dekat sini kita masukkan semua nilai seperti yang kamu nampak dekat sini. Kira baik-baik dan kita akan end up dengan jawapan 23/4 dan juga 4. Boleh? Itu adalah formula yang kedua. Mana dia formula ketiga? Baik, sekarang kita ada formula yang ketiga bagi kes yang ketiga, iaitu titik pembahagian sebelah luar. Ya, so tadi sebelah dalam, ini sebelah luar, titik pembahagi, ya, sebelah luar. So bila kita bincang titik pembahagi sebelah luar, dia ada 2 kes. Ya, tetapi kedua-dua kes ini sebenarnya kita menggunakan rumus yang ini. Nampak ya, rumus ni nampak macam sama tetapi berlainan. Ya, sikit je berlainan. Di mana dia lain? Cuba tengok betul-betul. Di mana dia lain? Okey, cuba kita tengok yang titik pembahagi sebelah dalam tadi tu. Tengok Ini adalah titik pembahagi sebelah dalam. Oh, kecil sangat. Mana dia? Ini. Ini adalah titik pembahagi sebelah dalam. Nampak? Titik pembahagi sebelah luar adalah ini. Di manakah beza dia? Ya, bezanya adalah pada tandaan di sini. Nampak tak? Negatif, 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 negatif. Itu sahaja beza dia. Boleh? So once we know what is the X1, X2, Y1, Y2 as well as M dengan N, kita just masukkan sahaja semua information tu ke dalam formula ini dan kita boleh start pengiraan. Boleh? Okay. Now, bila kita bincang mengenai titik pembahagi sebelah luar, dia ada dua kes macam ni. Okay, kita lihat kes yang pertama. Saya besarkan sikit. Kes yang pertama. Kes yang pertama ini, okay, ini adalah AB. Okay, ini adalah the given point. AB, C ni kita nak cari sebenarnya. So, AB ni adalah diberi. AB, So, sekarang ni, apabila AB ni dipanjangkan ke C. Ya, AB ni dipanjangkan ke C. Ini adalah situasi yang pertama. Di mana kalau kita perhatikan, apabila AB dipanjangkan ke C, maka proportion dia, so, AC dengan BC, kita akan dapati AC ni lebih besar daripada BC. Boleh? So, yang A ni, yang ini adalah, jarak ini adalah M. Ya? Jarak ini adalah M. So, dalam lakaran, yang ini, jangan tersilap, Jangan tersilap. Jangan kita letak M ini dekat bawah, N ini dekat atas. So, nanti kita akan confuse dengan formula ini. Okay? So, jangan silap yang itu.
So jadi kena hati-hati kat situ. Cuba tengok yang ni pula. Tengok Tengok ini. Sebagai contoh ini nampak tak? Ini is the given point. Cuba tengok M tu datangnya dari mana. Nampak tak? Kita kekalkan M tu, jarak dia adalah datangnya daripada A. Nampak tak? Yang ini. Okey, tengok semula kat sini. Ini A, ini B, betul? So, bila kita nak tengok nisbah dia, kita ada M dengan N. So, untuk konsisten dengan rumus tadi tu, kita kena fixkan satu. Kena fixkan satu kedudukan yang kita nak declare dia dengan M. So, maknanya kita fixkan A tersebut. Kan kita ada AB kan? Fixkan A. So, A kepada C, M. Asalkan dia A, dia mesti M. So, bila A tu M, maka B tu kena N lah. So macam tu. Boleh? So, yang ini, nampak tak? Yang ini kes ni macam mana? Kes ni sebenarnya adalah apabila BA dipanjangkan ke C. Yang tadi tu AB dipanjangkan ke C. Ini BA dipanjangkan ke C. Nampak? So, jadi bila kita nak declarekan M tersebut, maka M tu adalah datang daripada A. A kepada C. Itu adalah M. Ya? Dan sebaliknya, yang atas ni adalah N. So, jadi dalam kes ini, kita akan perhatikan antara perbezaan dia adalah nisbah tersebut. Iaitu, salah satunya adalah apabila M ini lebih besar daripada N, satu lagi, M ini lebih kecil daripada N. Itu beza dia. Dan contohnya adalah macam ni. Kejap. Ini, nampak tak? 7 nisbah 3. Nampak? Lepas tu, ini 3 nisbah 7. Nampak? Okey, walaupun bila kita bincangkan tadi ada perbezaan dari segi macam ni dan rajah ini dan sebagainya, tetapi apabila kita nak declare kan, bila kita ada nisbah dekat sini di soalan, yang bahagian ini tetap menjadi M, yang ini pun yang ini akan jadi N. M adalah 7, N adalah 3. Even kalau macam ini pun, ini tetap akan jadi M, ini pun jadi N. Maka kita konsisten. Sama sama. M, N. Yang ini M, N. Sama saja. Cuma tadi bila dari segi penerangan tadi yang saya sebut kita kena konsisten dan sebagainya kan. So itu kena faham lah, sebab kita kena tally kan dengan formula yang ada ni. Tapi formula adalah exactly macam ini. Ini bagi yang luar lah bagi luar. So, ingat yang dalam ada satu sahaja kes, yang luar ada 2 kes. Tapi formulanya sama. So, macam tu. Okay. Selesai itu, kita look at a few example here. So, tengok sini, kita ada, tengok soalan ni. Okay. Diberi titik-titik P dan Q. Okay, cantik. Okay, yang mana satu sebelah kiri, mana satu sebelah kanan. So, kita kena jeling-jeling juga So, maksud dia P, okay, P, ini Q. So, maknanya titik P sebelah kiri, titik Q sebelah kanan. Okey, cantik. Tentukan titik yang membahagi PQ di sebelah luar. Okey, di sebelah luar dengan nisbah 3:2. So, bila sebut di sebelah luar, maknanya kita dah boleh agak rumus yang mana satu yang kita nak guna. Which is this one, yang ada minus tu. Ingat? Okey. So, nampak tak ada 3:2 ni? 3:2 ni, yang 3 ni adalah M, yang 2 ni adalah N. Okey? Lepas tu, koordinat ni macam biasa, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. So, jadi ringkas cerita adalah saya gambarkan dekat sini. Nampak? So, kita dah ada semua maklumat dekat sini and kita juga dah tahu rumus mana yang kita nak pakai. Now our job adalah untuk masukkan semua nilai dan akhirnya kita dapat jawapan. 48, 18. Okey? Mudah? Good. Alright. Now kita pergi kepada contoh ni pula. Gunakan contoh di atas dengan nisbah 2-3. So macam mana? 2-3 ni pun di pembahagian di sebelah luar tadi kan? 2-3 kan? So, even soalan yang macam ini pun sebenarnya rumusnya sama, M dengan N pun sama. M-nya 2, N-nya 3. Yang X1, Y1, X2, Y2 semua tu semua sama. Semua sama macam atas tadi lah.
Kita pakai contoh yang sama kan? So maknanya kita hanya tukarkan ini ni. Nilai M dengan N sahaja yang berubah. So jadi kita plug in all the information here and it will end up dengan jawapan ini. Ya, kita dapat negatif 42, negatif 12. Nampak tak? Kita pakai rumus yang sama rumus yang sama. Nampak tak? Ini M ni. M ni dah jadi 2 tau. N ini dah jadi 3. Nampak tak? Ini 2 M. Ini 3 N. Okay? Alright. So, sekarang kita pergi kepada contoh yang lain. Ini apa ni? Okay. Ini ada dua benda ya. Diberi koordinat. Okay, we are given 2 point here. 2 point here. Lepas tu tentukan titik C dan D. Dua yang masing-masing membahagi di sebelah dalam dan luar dengan nisbah 1:2. So ada dua benda lah sebenarnya ya. Ada 2 point, yang satu tu dia membahagi sebelah dalam. Ada 2 point, satu lagi tu dia membahagi sebelah luar. Nisbah dia 1:2. So jadi dalam hal ini kita dah tahu dah satu ni apa? Nilai apa? M kan? So M tu 1. N tu 2. So kita dah tahu dah. Now kita ada dua rumus yang berbeza, iaitu yang sebelah dalam satu rumus, di sebelah luar another rumus. Ada dua. So kita just masukkan aja. Nampak tak dekat sini? Dekat sini all the information. Boleh? Di sebelah dalam ini rumus dia. Nampak tak rumus tu? Rumus ni adalah tambah semua, tambah kan? So jadi kita masukkan saja semua nilai ni. Kita masukkan semua dekat sini dan kita akan dapat jawapan negatif 5/3, 3. Okey, itu sebelah dalam. Di sebelah luar nampak tak kat sini? Kotak ni? Kotak ni hampir sama dengan kotak ni, nampak tak? Yang bezanya adalah tandaan positif negatif sahaja. Jadi kita masukkan ini, info ni ke dalam rumus yang satu lagi. Boleh? Dan kita akan dapat jawapan berikut. Okey, negatif 7, negatif 1. Boleh? Okey, kita pergi kepada contoh dia ni pula. Kita tengok. Dia kata apa? Diberi titik A, B. Okey, ada 3 kat sini ya. Ada 3 titik kat sini. A, B dan C. Okey guys. Yang terletak pada satu garisan lurus. Okey. Tentukan nisbah bagi A, B, BC. Dia minta nisbah ya. Dia minta nisbah. Okey. Now, kalau kita perhatikan betul-betul dekat sini, kita nak cuba fahamkan, nak cuba baca, nak cuba imagine macam mana benda tu. Lepas tu, kita nak tahu apa yang kita nak dapatkan sebenarnya. Baik. Kalau daripada soalan ini, sebenarnya kita nak dapatkan nisbah M terhadap N. Ya, nisbah MN. Ataupun kita buat M nisbah N ataupun M bahagi N. Sama je tu. Ya, itu sebenarnya. So jadi kita akan perhatikan if we are given 3 point macam ni dan kita lihat dekat sini, ini pun jelas ya, A, B, B, C, maka B tu B tu adalah merupakan titik pembahagi dalam. Ya, titik pembahagi dalam. So jadi kita lihat yang ni ya, ini yang B ni, walaupun B tu telah pun diberi koordinat, tapi B ni adalah titik pembahagi sebelah dalam. Hasil dia tu. Sebab itulah 31 ni kita parking dekat sini. Nampak tak? Ini rumus dia, ya. Ini rumus untuk mendapatkan titik pembahagian sebelah dalam. Nampak Nampak tak? Semua positif, 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 positif kan? Ini rumus pembahagi sebelah dalam, tapi kita dah dapat hasil dia. Hasil dia adalah 31. Yang ni, yang B ni. Nampak? So sebab itulah kita kena set dia macam ni. Dan akhirnya kita akan manipulatekan pengiraan, sedikit pengiraan supaya dia akan berakhir dengan M bahagi N. Okey? So jadi semua info kita dah ada sebenarnya. Iaitu yang A ni akan jadi kita punya X1, Y1. Yang C ni akan jadi kita punya X2, Y2. So maksudnya kita semua dah ada. Ya?
X2 dah ada, X1 dah ada, Y2 dah ada, Y1 dah ada. So, kita masukkan semua. Nampak? Yang ni macam ni. Ya. Bila sampai sini, kita nak dapatkan M per N kan. So, kita boleh pilih yang mana satu. Sama ada kita nak pilih 3 sama dengan ini, ataupun 1 sama dengan ini. Choose either one. So, katakan saya ambil bahagian ini ya. 3 sama dengan 6M tolak N per M tambah N. Kita teruskan macam ni. Kita cuba kirakan. Terus sekali. Macam ini. Dan kita akan dapat nisbah M N adalah 4 nisbah 3. So, M per N sama dengan 4 per 3. Samalah dengan 4 nisbah 3. Boleh? Okey. So, saya rasa sampai sini dulu teaching video kita untuk subtopik ini. Kita akan sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.